Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Sahih Bukhari. Pagi ini saya tak sempat menyiapkan nota lagi. InsyaAllah untuk kelas kita hari ini nota tu ada, cuma tidak lengkap lagi ya. Saya rasa sekadar ini pun cukup untuk hari ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti pada skrin ni. Di belakang tu jadi ke tidak? Kalau jadi, Alhamdulillah. Okay. Boleh tengok di situlah. Untuk sementara mungkin sekali lagi insyaAllah sempatlah disiapkan semua tu. Sebab biasanya saya buat baru jadi nota tu 20 muka surat, 18, 19 muka surat, lebih kurang begitulah. Kadang-kadang lebih sikit. Begitu. Jadi hari ini tak sempat lagi. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah kita ada kemudahan. Boleh tengok di situ, ikuti di situ. Ini kira-kiranya termasuk dalam nota baru lah, nota ke-13. Abwab Salatil Jamaah. Bab yang kita akan bincangkan hari ini ialah bab yang ke-67. Dan hadis di bawahnya, iaitu hadis yang ke-712. 712. Oleh kerana hadis ini telah pun berlalu, kita telah belajar dah di dalam dua bab yang sebelum ni, juga di dalam Abwab Salatil Jamaah. Jadi saya pun tidak urai panjang lah di sini. Tidak urai panjang juga jadinya. Sebab kita insyaAllah akan merujuk kepada hadis yang telah kita pelajari di bawah bab tertentu sebagaimana akan kita lihat nanti. Sebenarnya hadis di bawah bab 67 dan hadis di bawah bab 68 lebih kurang sama saja. Ini hadis di bawah bab ke-68, iaitu hadis yang ke-713. Hadis yang sama lagi. Ini maksudnya hadis-hadis ini termasuk di dalam hadis mukarrar Imam Bukhari. Mana hadis yang berulang beberapa kali di dalam Sahih Bukhari. Dia kadang-kadang ada yang Imam Bukhari sebutkan hadis itu sekali saja di dalam Sahih Bukhari. Ada kalanya banyak kali, beberapa kali, berpuluh kali hadis yang sama. Cuma dia ada beza lah di sana sini, baik dari segi sanadnya ataupun dari segi lafaznya itu, sedikit sebanyak ada perbezaan. Walau bagaimanapun kita tahu ini berkait dengan peristiwa yang sama ataupun menceritakan perkara yang sama. Dengan sebab itu, semua hadis-hadis ini kita perlu pelajari dan tekuni supaya kita dapat memahami kedudukannya. Kita dapat memahami kedudukannya. Apa cerita sebenarnya? Dan kenapa Imam Bukhari menyebut beberapa kali hadis ini. Baik, terlebih dahulu, saya rasa cukup untuk kali ini bab ke-67 sahaja dengan hadis di bawahnya. Tetapi oleh kerana hadis di bawah bab selepas ni 68 juga ada kaitannya, kita akan baca hadis tu sahaja dan seterusnya membincangkannya. Babun man asma'an nas takbiral imam. Babu man asma'an nas takbiral imam. Boleh juga. Babun man asma'al nas takbiral imam. Wa bihi qala haddathana Musaddad qala haddathana Abdullah ibn Dawud qala haddathana al-A'mash
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. فقال: مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة: إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش. Seterusnya kita baca tajuk yang menyusulinya, iaitu tajuk yang ke-68 dan hadis di bawahnya, sebab hadis itu lebih kurang sama. Babur rajul ya'tammu bil imam wa ya'tammu an-nas bil ma'mum. Wa yudhkaru 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam: i'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. Kita balik semula untuk melihat terjemahannya pula. Bab man asma'an nas takbir al-imam. Bab orang yang memperdengarkan takbir imam kepada orang ramai. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah. Beliau berkata, ketika Nabi SAW dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematiannya atau kewafatannya, Bilal datang menemuinya untuk memberitahu bahawa waktu salat telah pun tiba. Baginda lalu bersabda, kamu suruhlah Abu Bakar menjadi imam salat. Aku berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang lembut hatinya. Jika dia menggantikan tempatmu, dia akan menangis dan tidak akan dapat membaca Al-Quran. Baginda bersabda lagi,
kamu suruhlah Abu Bakar menjadi imam. Aku memberikan jawapan yang sama. Maka pada kali ketiga atau keempat, perawi syak di sini, baginda bersabda, sesungguhnya kamu ini seperti wanita-wanita, yakni yang tergoda dengan Yusuf. Suruhlah Abu Bakar menjadi imam. Akhirnya Abu Bakar pun bersalat, yakni sebagai imam. Kemudian Nabi SAW keluar dengan dipapah oleh 2 orang laki-laki. Aku semacam nampak lagi baginda berjalan dengan menyeret kakinya di atas tanah. Ketika Abu Bakar melihat kedatangannya, dia pun mahu mundur ke belakang. Tetapi baginda SAW memberi isyarat kepadanya supaya meneruskan salat, yakni sebagai imam. Dengan isyarat, dengan isyarat dia begitu. Kita katalah isyarat dia. Abu Bakar bagaimanapun tetap mundur ke belakang, dan Nabi SAW duduk di sampingnya, yakni sebagai imam pula. Lalu Abu Bakar memperdengarkan suara takbirnya kepada jemaah, yakni kepada orang ramai. Lepas itu Abu Bakar memperdengarkan suara takbir, sebab suara Nabi terlalu lemah, letih sangat, suara dia tak keluar, perlahan sangat. Jadi Abu Bakar kena perderah, orang kata, kuatkan suara tu, takbir intiqalat, Nabi takbir berpindah-pindah dari satu rukun kepada satu rukun yang lain tu. Bila Nabi buat tu, sebut Abu Bakar kuatkan, angkat suara, supaya orang di belakang tu, sebab ramai, bukan 1-2 sah, banyak, berpuluh-puluh, tak ratus pun tak tahu di belakang tu. Jadi yang di belakang tu tak dengar lah. Abu Bakar memperdengarkan suara. Inilah tajuk babnya. Man asma'a an-nas takbir al-imam. Bab orang yang memperdengarkan takbir imam kepada orang ramai, yakni kepada jemaah lah. Jadi orang yang memperdengarkan takbir imam tu di sini, dalam kes ni, Abu Bakar lah. Takbir imam, siapa imam? Nabi lah. Sebab Nabi takbir, misalnya nak rokok, Allahu Akbar, itu dia tak dengar, perlahan sangat. Jadi Abu Bakar perderah, supaya orang tahu ni dah nak rokok. Jadi kalau bangun, sami Allahu liman hamidah. Jadi makmum mengikut kebanyakan mazhabnya mengatakan baca Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Itulah yang Abu Bakar sebutnya. Itu saja. Yang lain semua takbir. Yang lain kan nak pergi sujud itu pun takbir, bangun daripada sujud pun takbir, dan seterusnya. Untuk sujud yang kedua pun takbir, bangun daripada sujud yang kedua pun takbir. Jadi untuk semua takbir itu, kecuali sami Allahu liman hamidah, semuanya takbir. Jadi Abu Bakar yang memperdengarkan suara takbirnya kepada jemaah. Jadi jemaah tahulah ni, ini sudah berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Muhadir telah menjadi mutabi' kepadanya dalam meriwayatkan hadis ini daripada Al-A'mash. Seterusnya, babur rajul ya'tammu bil imam wa ya'tammu an-nasu bil ma'mum. Bab orang yang mengikuti salat imam, sedang orang-orang lain, yakni di belakang, pula mengikuti salatnya, yakni salat makmum tadi. Satu orang ikut tu imam, orang di belakang orang tu, yang seorang tu, dalam kes ni saya nak Abu Bakar lah, orang lain ikut dia, bukan ikut Nabi, ikut dia, ikut makmum tu, bukan ikut imam. Ini perbincangan panjang, kita tak sempat hari ni nak bincang, tapi hadisnya lebih kurang sama. Orang yang mengikuti salat imam, orang tu siapa dalam kes ni, dalam cerita ni? Abu Bakar lah. Salat imam-imam tu siapa? Nabi lah. Sedang orang-orang lain, mana dalam sah-sah di belakang tu, pula mengikuti salat, mengikuti salatnya.
Jadi pergerakan dia tu yang diikutinya. Ucapan dia tu yang diikuti. Sebab nak ikut Nabi tak dengar. Sepelahan dia kata tu. Itu maksudnya. Itu panjang perbincangannya. Jadi saya pun tak sempat tulis semua lagi. InsyaAllah akan datang sempatlah. Dan insyaAllah. Seterusnya Imam Bukhari buat mari ni hadis dalam bentuk ta'liq begini dan dengan sirah tamrid. Sirah tamrid. Itu kita akan bincangkan datanglah. Disebutkan bahawa Nabi SAW disebutkan daripada Nabi SAW sabdanya, ikutilah aku, yakni sebagai imam, dan biarlah orang-orang di belakangmu mengikutimu. Mana kamu sahabat-sahabat dalam saf di belakang ni, biar orang di belakang lagi ikut kamu. Begitu. Baik. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, sama juga sanad di atas tu sama. Daripada Amash ke atas itu sama dengan sanad tadilah. Daripada Amash ke atas, daripada Amash, daripada Ibrahim, daripada Aswad, daripada Aisyah itu sama. Berbeza sanad ialah di bahagian bawahnya sahaja, antara yang ni dengan yang tadi. Kata beliau, ketika sakit Rasulullah SAW semakin parah, Bilal datang menemuinya untuk memberitahu bahawa waktu salat telah tiba. Nabi SAW lalu bersabda, kamu suruhlah Abu Bakar menjadi imam kepada orang ramai. Jadi dia sebut jelas menjadi imam kepada orang ramai. Tadi kamu suruhlah Abu Bakar supaya jadi imam, gitu ya. Bukan jadi imam kepada orang ramai. Ini disebut jadi imam kepada orang ramai. Maka aku terus berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar seorang laki-laki yang lembut hatinya. Jika dia menggantikanmu, suaranya tidak akan dapat didengar oleh orang. Alangkah lebih baik kalau engkau suruh saja Umar. Baginda bersabda lagi, suruhlah Abu Bakar menjadi imam kepada orang ramai. Lalu aku katakan kepada Hafsah, katakanlah kepada baginda, Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang lembut hatinya. Jika dia menggantikan tempatmu, maka dia tidak akan dapat memperdengarkan suara bacaannya kepada orang-orang. Alangkah lebih baik kalau engkau suruh saja Umar. Dia ajak Hafsah supaya Hafsah tu kata begitu. Seperti dia telah katalah. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, sesungguhnya kamu ini seperti wanita-wanita, yakni yang tergoda dengan Yusuf. Ada setengah-setengah terjemahan itu diterjemah di sini, sesungguhnya kamu ini seperti isteri-isteri Yusuf. Tak betul tu. Kena berhati-hati sikit. Sebab saya tengok juga setengah-setengah terjemahan itu diterjemah isteri-isteri, itu tak betul, silap. Sesungguhnya kamu ini seperti wanita-wanita Yusuf, maksudnya wanita-wanita yang tergoda dengan Yusuf. Bila tengok kecantikan Yusuf tu, apa timbul di dalam hatinya? Itu masing-masing kalau boleh nak Yusuf tu jadi milik dia, jadi suami dia, ataupun dapat tidur dengan dia, masing-masing tu hal gitu. Tapi zahirnya cakap macam lain. Cakap lain, dalam hati lain. Itu maksudnya. Suruhlah Abu Bakar menjadi imam kepada orang ramai. Ketika Abu Bakar sudah memulai salat, Nabi SAW merasa dirinya sudah agak ringan. Baginda pun keluar rumah dengan dipapah oleh dua orang laki-laki dalam keadaan berjalan dengan menyeret kakinya di atas tanah. Hingga masuk ke dalam masjid. Apabila Abu Bakar terperasan akan kedatangannya, dia terus mahu mundur ke belakang. Namun Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya, yakni supaya terus tetap di tempatnya. Lalu tibalah Rasulullah SAW hingga baginda duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Jadi diperdudukkan Rasulullah di sebelah kiri Abu Bakar.
Maknanya Rasulullah mari daripada sebelah kiri lah. Sebab rumah dia tu daripada sebelah kiri. Abu Bakar bersolat dengan berdiri, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat dengan duduk, yakni sambil duduk. Abu Bakar bersolat dengan mengikuti solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba perhati sini yang berkenaan ni. Ini kita akan bincangkan datang. Saya rasa tak sempat hari ni nak bincang tu. Cuma di sinilah tempat yang berkenaan dengan tajuk tu, di sini. Tajuk tu apa? Di mana kaitan hadis dalam hadis tu dengan tajuk di sini? Abu Bakar bersolat dengan mengikuti solat Rasulullah. Maksudnya Rasulullah jadi imam kan? Sebab dia ikut. Orang ramai pula bersolat dengan mengikuti solat Abu Bakar. Itu maksudnya. Orang di belakang ikut makmum. Makmum dalam sah pertama tu ikut imam. Orang dalam sah kedua ikut sah pertama. Orang dalam sah ketiga ikut sah kedua. Orang dalam sah keempat ikut sah ketiga. Begitulah seterusnya. Yang diikut ialah sah di hadapan. Kecuali sah pertama. Dia ikut imam. Jadi apa cerita ni? Perbincangannya panjang. Menarik di sini. Orang panggil dia ada satu masalah fiqh. Di situ iqtida' bitasalsul namanya. Iqtida' bitasalsul. Ini fiqh ini, hukum ini, inilah punca. Hadisnya di sini. Hadisnya. Bagi orang-orang yang terima. Bagi orang-orang yang terima begitu, mana asasnya? Inilah asasnya. Baik. Itulah dua hadisnya. Bab yang kedua dengan hadis di bawah ini saya baca sekadar untuk buat perbandingan. Yang kita nak bincangnya hari ini ialah bab yang pertama tu dengan hadis di bawahnya. Tapi oleh kerana dia ada kaitan, hadis yang sama juga, hadis Aisyah juga, dengan sanad di bahagian atasnya sama juga, tapi sanad di bahagian bawahnya berbeza. Itu memang cara Imam Bukhari. Kalau dia ulang pun dia tidak ulang betul-betul sama. Itu syarat dia. Itu janji dia. Ataupun kita panggil iltizam Imam Bukhari. Memang dia ulang. Ada dia ulang hadis. Hadis sama orang kata ni. Kenapa dia hadis yang sama? Kalau orang lain tidak begitu. Dia buat gitu. Walaupun ulang, dia mesti ada beza. Cuba kita tengok tadi, dari segi lafaz dia pun banyak beza antara riwayat yang kedua dengan riwayat yang pertama. Dari segi sanad pun berbeza. Sebab ini hadis agak panjang. Kalau yang pendek itu pun dia mesti ada tak sama. Kalau katakanlah betul-betul sama, betul-betul sama, hadis itu berulang betul-betul sama, sanadnya pun sama, lafaznya pun sama, katakanlah begitu, kamu kena anggap maksud Imam Bukhari lain. Itu cara. Itu orang bagi orang yang belajar lah. Orang yang belajar Sahih Bukhari betul, dia tahu. Kamu kena anggap Imam Bukhari pakai dengan makna yang berlainan itu. Kamu kena perhati. Selagi kamu tak nampak itu, maknanya kamu tak dapat ilmu Imam Bukhari. Walaupun sama. Kenapa dia buat sama? Dia setengah-setengah orang yang kritik Sahih Bukhari ni, dia kata Imam Bukhari nyanyuk. Apa? Ulang sama kata. Sanadnya sama, hadisnya dia tak faham. Dia tak faham cara Imam Bukhari. Sebab itu kita nak baca kitab seseorang tu, kita kena faham, kena tahu cara dia. Cara dia. Iltizamat dia tu apa? Apa janji-janji dia? Apa kaedah atau metod yang dia guna? Itu kita kena tahu. Kalau tak tahu, melencong lah. Tersasarlah kita. Bab man asma'an nas takbir al-imam. Bab orang yang memperdengarkan takbir imam kepada orang ramai. Maksudnya orang yang menjadi mukabbir dan muballigh bagi imam. Itu maksudnya. Dalam istilah fiqhnya dia panggil mukabbir atau muballigh. Bukan muballigh mengajar kapun, itu tidak. Muballigh dari segi bahasa yang menyampaikan apa yang disebut oleh imam. Itu maksud
muballighnya. Kalau kata mukabbir, orang yang bertakbir, ikut imam takbir. Kecuali satu tempat lah, Sami Allahu liman hamidah, itu dia tidak takbir lah situ. Tapi oleh kerana yang kebanyakannya yang lain-lain semua takbir, kecuali itu dan salam. Salam itu bezanya. Tidak takbir lah salam, Assalamualaikum kan. Bila bagi salam tu, jadi mukabbir ni dia kuatkan. Itu dipanggil taglib. Kenapa sebut mukabbir? Padahal salam, Assalamualaikum, Sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar situ katanya. Sebab lebih banyak. Itu kaedah taglib dipanggil. Yang lebih banyaknya ialah takbir, sebab itu dipakai nama itu untuk orang yang bertugas atau bertindak. Baik, kita ada nota 1516. Tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini ialah untuk menyatakan keharusan adanya mukabbir dalam solat berjamaah yang sangat ramai makmum. Kalau ramai lah, kalau sedikit itu tak payah. Kalau suara imam sampai lagi. Ni kadang-kadang kan masjid tu penuh. Siapa di luar masjid tak dengar dah, jauh. Zaman dulu lah. Zaman dulu kan. Zaman tidak ada pembesar suara, kita kata. Jadi mukabbir tu memainkan peranan pembesar suara. Sekarang ni sudah selesai masalah ni. Dengan adanya pembesar suara, tak perlu lagi ada mukabbir. Tak perlu lagi ada muballigh. Pembesar suara tu lebih berperanan lagi. Lebih bermakna lagi. Lebih berkesan lagi kepada orang-orang di belakang. Sebab dia kuat. Dan boleh pasal banyak tu. Speaker tu kita kata. Boleh pasal banyak. Sampai ke belakang. Berapa ratus pun boleh. Berapa ratus sah pun boleh. Jadi imam saja yang kata. Itu kalau imam itu suaranya kuat juga. Tapi kalau dalam kes ni, Nabi SAW ni uzur dan suara dia tu hampir-hampir tak kedengaran. Jadi kena ada juga mukabbir itu. Cuba kita, mukabbir itu pakai pembesar suara lah. Jadi suara yang didengar itu bukan suara imam. Suara mukabbir. Bolehkah begitu? Jawabnya boleh. Itu nak ceritanya. Boleh. Dan sembahyang mukabbir itu sendiri tidak terjejas. Sembahyang makmum pun tidak terjejas. Semua sempurna. Sempurna. Mukabbir ialah orang yang bertugas menyampaikan suara takbir imam dengan mengungkap kembali apa yang diucapkannya pada ketika hendak berpindah dari satu rukun ke satu rukun yang lain. Itu maksud mukabbir. Seperti saya kata tadi, kenapa nama mukabbir? Sedangkan ada juga yang disebut itu bukan takbir. Salam misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi ataupun Sami Allahu liman hamidah, dia sebut Rabbana lakal hamdu. Dua tu sajalah. Yang lain-lain tu semua takbir. Jadi sebab itu dipanggil penamaan berdasarkan kaedah taglib. Berdasarkan kaedah taglib. Banyak tu. Berdasarkan kaedah taglib ni banyak sangat. Itu kena tahu kaedah Arab lah. Baik. Keadaan ini berlaku apabila makmum sangat ramai sehingga sebahagian daripada mereka berada jauh di belakang imam dan mereka tidak mendengar secara langsung suara imam. Jika seorang mukabbir tidak memadai, 2 atau 3 orang juga dapat ditentukan sebagai mukabbir. Itu kaedah. Jadi sembahyang terjejas ke kurang ke? Tidak. Kalau 100 sah sekalipun, 1000 sah pun. Macam mana kita kata banyak sangat? Nabi dah ada isyarat dah tu. Masjid dia tu akan luas, akan jauh pergi. Dia dah isyarat dah. Patut punya kita tengok sekarang semakin luas, semakin ramai pun. Asalnya tidaklah sampai begitu. Maknanya kalau jauh, beberapa orang mukabbir pun boleh ditentukan. Mana sejauh ini seorang. Lepas tu di belakang lagi seorang pula. Di belakang lagi seorang. Ini ketika tidak ada pembesar suara. Dan hadis ini menjadi asas
kepada qiyas pembesar suara. Pembesar suara tu boleh diguna. Sebab apa? Mukabbir boleh diguna. Kalau mukabbir boleh diguna, pembesar suara tu lebih berkesan lagi daripada mukabbir itu. Dan tidak perlu melibatkan beberapa orang yang didengarnya. Suara imam juga. Itu lebih baik. Ini panggil qiyas. Itu berdasarkan qiyas. Jadi tak boleh orang kata pakai speaker tu bid'ah lah pula. Yang tak timbul. Yang ada kaedahnya. Qiyas lah. Qiyas dengan mukabbir. Kalau mukabbir boleh, pembesar suara pun itu juga maksudnya. Peranan yang dimainkannya, kesan yang diperolehi sama juga. Bahkan lebih baik. Sebab suara itu suara imam sendiri. Suara imam yang ucapkan dengan suara yang keras tu bukan makmum. Ini macam keharusan, macam rukhsah, kebenaran sahaja. Asalnya imam. Bahkan mengikut dalam mazhab Syafi'i, ni saya nak tunjuk. Ni dalam mazhab Syafi'i. Irsyadus Sari, kita ambil Irsyadus Sari. Ini syarah Qastallani, syarah Bukhari bagi Qastallani. Cuba tengok di sini. Bab man asma'an nas takbir al-imam. Cuba kita tengok dia apa dia sebut dalam kitab lain, tetapi mewakili mazhab Syafi'i lah. Ini at-tawdih li syarh al-jami' as-sahih, syarah Ibnul Mulaqqin, syarah Bukhari juga. Ni di sini. Bukan dalam kitab tadi, tapi dalam kitab ni. At-tawdih. Ni syarah Bukhari juga. Tak apalah, yang ni tak apa. Lakin indana la yaqsudul isma' wahdahu. Ini. Tetapi di sisi kita, sebab Ibnul Mulaqqin ni mazhab Syafi'i, di sisi kita, yang ni mazhab Syafi'i, mukabbir itu jangan maksud dia, niat dia semata-mata memperdengarkan kepada orang. Bila dia sebut derah tu kan, Allahu Akbar, jangan semata-mata itu. Dia kena niat zikir. Zikir. Itu kalau mazhab Syafi'i. Takut apa? Takut jadi macam bercakap bagi faham kepada orang. Seperti kita kata, ni nak sujud dah ni. Ni bangun daripada sujud. Ni nak sujud yang kedua. Takut jadi orang faham begitu. Jadi percakapan tu kan dalam sembahyang tak boleh kan. Jadi sampai begitu sekali nak jaga. Jadi sehingga jangan dia niat semata-mata nak memperdengarkan kepada orang di belakang. Bahkan dia kena niat zikir juga di sampingnya. Zikir. Cuma zikir yang kuat. Dia kena ingat begitu. Supaya tidak jadi macam mengarahkan orang ataupun bagi tahu kepada orang. Jadi itu pun cuba dielakkan lah. Cuba dielakkan. Misalnya seseorang itu berjanji, kalau awak pergi, saya tengah sembahyang, saya baca ayat ni. Bila saya baca ayat ni, awak kena faham lah maksudnya gini. Maksudnya kalau tanya, dia sudah makan misalnya. Kalau baca ayat ni, kalau saya baca ayat ni, maksudnya dia belum makan lagi. Jadi tak payah tanya lah, pakai saya jawab. Gitu. Itu macam ada perjanjian. Tak boleh macam tu. Walaupun tidaklah bercakap. Tidaklah bercakap. Dia baca ayat Quran. Tapi dia fahami begitu. Misalnya, dia idhab anta wa rabbuka faqatila. Bila dia tanya anak dia, nak tanya ni, nak boleh pergi ke ayah, idhab anta wa rabbuka faqatila. Dia baca ayat tu, pergilah engkau. Padahal maknanya lain. Boleh ke tidak dia memberi faham tu? Itu makna percakapan. Kalau tidak tu, faham lagi tu, ulama faham lagi situ. Dengan sebab itu, mana jangan diniatkan apa-apa. Dia baca Quran lah. Kalau Quran. Begitu. Jadi di sini pun itu juga maksudnya. Jangan
niat semata-mata nak memperdengarkan kepada dia, kepada makmum tu, kepada orang di belakang dia, jangan gitu. Jika seorang mukabbir tidak memadai, jadi 2 atau 3 atau lebih boleh dia ambil sebagai mukabbir. Jadi ini semua ni dalam keadaan satunya ketika tidak ada pembesar suara macam sekarang ni. Satu keadaan. Yang kedua, memang imam tu macam Nabi ni keadaan. Suara dia tidak kedengaran. Jadi yang boleh memperdengarkan suara itu melalui pembesar suara pun makmum juga. Jadi itu mukabbir lah. Mukabbir juga. Bolehkah begitu? Boleh. Jadi hukum menggunakan pembesar suara tu adalah sabit menurut syarak berdasarkan qiyas. Qiyas dengan apa? Qiyas dengan mukabbir. Jadi orang nak kata bid'ah tu tak ada asas, tak ada kena mengena tu. Kalau sekiranya tak ada hadis ni, dia tidak jadi bid'ah juga. Sebab itu saluran saja. Bukan ibadat pun, saluran saja. Itu termasuk dalam sarana saja. Sarana. Dan pelengkap saja. Dia macam kita pakai kapet, pakai lampu, pakai kipas, itu saja. Bukan mana ibadat tu sendiri terikat dengannya. Tidak terikat dengannya. Tak ada itu pun jadi juga. Boleh jadi lebih sempurna pun. Jadi ikut mana-mana pun ini ada hadis. Bila ada hadis, jadi ulama sekarang dia nak bagi pendapat, nak kata pembesar suara tu apa hukumnya? Hukumnya harus, boleh, elok, elok. Apa asasnya? Apa ni hadis ni asasnya? Dan hukum itu kita dapat melalui kaedah apa? Jawabnya qiyas. Jawabnya qiyas. Jadi apa nama kiranya pembesar suara tu maqis. Ni hadis ini, mukabbir ini maqis alaih orang panggil. Mengikut istilah apa ni usul fiqh, begitulah. Mengikut istilah usul fiqh begitu. Jadi kita kena tahu bila orang kata sekarang ni jadi fitnah macam-macam. Kalau kita kata ikut Quran dan hadis, dia kata puak-puak ni nak ajak ikut Quran dan hadis, mana ada macam tu kan? Islam ni bukan Quran dan hadis saja, ada qiyas, ada ijma'. Dia tak faham. Padahal itu cakap bahasa ringkas. Macam kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucap. Jadi nak percaya kepada Allah dan Rasul sajalah. Mana lagi rukun yang lain? Kalau nak kira begitu, dalam tu sudah masuk semua dah. Sama juga tadi qiyas dah masuk di sini, dah masuk. Qiyas bukan sesuatu yang asing. Qiyas dengan hadis ni, mana hadis juga asasnya. Jadi bila kita kata Quran dan hadis, itu punca bagi segala hukum yang lain. Qiyas ke ijma' apa dia berkait dengan itu juga. Jadi kita sebut tu yang orang kita kata pokah. Yang pokah. Sebut yang asas betul. Bukan bermakna dua tu saja. Kita Allah Muhammad, dua tu saja. Malaikat dulu di mana? Kita nak kata dah. Jadi tak percaya kepada rukun iman. Bukan soal itu. Itulah ceritanya. Kadang-kadang orang nak memfitnah orang-orang yang bawa ajaran hadis kan, dia kata begitu. Macam-macam fitnah sekarang ni. Zaman fitnah. Bukan dalam politik saja fitnah. Dalam agama pun tak kurang fitnah. Yang orang tak kata pun dia kata. Padahal kalau baca tulisan, kalau orang ada tulisan senang, mudah saja. Kalau orang tu ada rakaman macam saya, tengok apa ajaran dia ajar macam mana. Imam Bukhari yang selalu menekan Quran Sunnah, dia sendiri pun pakai. Dia siapa semua tu, dia pakai. Baik, hadis 712 di bawah bab ini adalah salah satu dalilnya. Ini dalil bagi boleh adanya mukabbir itu atau muballigh. Di dalamnya tersebut bahawa Abu Bakar telah menjadi mukabbir dalam solat itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk bersembahyang bersama, dan baginda pula menjadi imam sebagai ganti Abu Bakar. Itu yang berlaku ya. Tapi ini kena ingatlah khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang lain jangan buat begitu. Kecuali kalau uzur lah, barulah ganti, di imam tu ganti. Macam Sayyidina Umar kena tikam kan, Abdul Rahman bin Auf pun naik, ganti dia, sambung semaya. Itu boleh. Tak apa itu, orang lain pun boleh gitu. Tapi kalau dalam keadaan tak ada apa-apa, orang ni mari, orang ni turun, tak boleh macam tu. Sama saja orang lain. Ini khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Di situlah kita dapat tengok beza Rasulullah dengan umat dia. Umat dia, imam ni yang mana-mana sama saja. Bila dia sudah jadi imam, dialah imam. Kecuali kalau ada sebab-sebab lah. Ada sebab-sebab, itu lain cerita. Tidak hanya muazzin yang boleh menjadi mukabbir. Sekarang ni biasanya yang menjadi mukabbir kan muazzin kan. Yang pederah takbir tu, muazzin. Tapi daripada hadis ini kita dapat tahu tidak semesti muazzin. Sebab Abu Bakar tu bukan muazzin. Dia yang jadi mukabbirnya, bukan Bilal. Bilal ada sekali tu. Bilal pergi cerita. Sudah masuk dah waktu sembahyang. Bilal pergi cerita dan Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Bilal pergi cerita kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar jadi imam, dia bukan muazzin. Maknanya berdasarkan hadis ini, tidak hanya muazzin yang boleh menjadi mukabbir. Bukan muazzin juga boleh. Buktinya Sayyidina Abu Bakar, dia bukan muazzin. Tapi dia telah menjadi mukabbir di sini. Ini difahami daripada perkataan man yang digunakan oleh Imam Bukhari. Ia memang memberi arti umum. Ini kan kalau kita perhati ni, babu man, Imam Bukhari guna man, orang. Jadi orang itu tak tinggal, tak mesti muazzin. Dia asalnya tadi imam macam Abu Bakar. Bila dia mundur ke belakang, dia jadi makmum, dia pun boleh. Ataupun orang-orang lain pun boleh. Tak mesti muazzin. Jadi man ini memberi arti umum kepada yang tidak belajar bahasa Arab, dia susahlah nak tahu. Man ini memberi arti umum, orang. Begitu. Orang yang memperdengarkan takbir imam. Siapa orang? Ikutlah siapa-siapa. Daripada sinilah pensyarah hadis Sahih Bukhari ini faham, Imam Bukhari berpendapat boleh siapa sahaja jadi mukabbir. Ia tidak khusus dengan muazzin. Sebagaimana ada dalam hadis, yang azan itulah yang iqamah. Ada, itu dia sebut. Tapi itu pun tidak mesti juga. Maknanya itu lebih sesuai tugas muazzin, azan dan iqamah, kedua-duanya. Itu pun tidak mesti. Tapi kalau yang ni tidak. Imam Bukhari guna perkataan man. Tajuk bab ini juga jelas menunjukkan bahawa menurut Bukhari, Abu Bakar tidak meneruskan salat itu sebagai imam. Jelas Abu Bakar tidak meneruskan salat ini sebagai imam. Tapi kita akan lihat di tempat lain, kita sudah bincang dah, sudah ada pun nota tu. Kalau nak tengok, saya di sini ada. Dia ada dua tempat kita telah bertemu dah. Kita telah bertemu dah. Ini saya dah tanda dah pun. Saya dah tengok dah. Ni nota 5, ni nota 5 buat salatil jamaah, di situ ada di sini. Dan nota 8 ada. Nanti kita akan tengok selepas ini. Jadi di sana kita sudah sebut sebenarnya Sayyidina Abu Bakar ni bila Nabi suruh tu 17 sembahyang dia jadi imam. Sebelum Nabi SAW meninggal, ketika Nabi sakit itu 17 sembahyang. Ada di antaranya paling tidak 2 kali Nabi SAW jadi makmum. Memang jadi makmum, Abu Bakar jadi imam. Tetapi peristiwa ni sebab Nabi keluar beberapa kali. Ketika dia sakit itu pun dia boleh keluar. Dengan dipapah pun dia pergi lagi kalau boleh pergi. Tapi yang ni, hadis ni memang Abu Bakar turun dan Nabi dia jadi imam.
Itu nanti kita akan tengok. Kita akan tengok balik, mengingatkan balik apa yang kita telah belajar sebelum ini. Sebaliknya beliau juga seperti orang-orang lain menjadi makmum mengikut Nabi SAW. Dan bagindalah yang menjadi imam bagi salat berkenaan. Salat inilah yang berkenaan, bukan semua. Daripada situlah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah membuat kesimpulan. Salah satu bukti yang menunjukkan Abu Bakar inilah orang yang paling layak menjadi khalifah Nabi selepas Nabi. Terus. Dan orang yang paling istimewa di kalangan umat ini, inilah dalilnya, salah satunya. Sebab Nabi tak suruh orang lain. Orang cadangkan orang lain, dia marah pula. Dia marah. Ini menunjukkan Sayyidina Abu Bakar ni paling istimewa. Dulu Imam Bukhari sebut di bawah orang yang alim, orang yang pandai membaca, itulah yang lebih layak menjadi imam. Dengan maksud nak ceritanya imam ni siapa yang paling layak. Di situ menunjukkan Abu Bakar itulah yang paling alim. Sebab itu Nabi suruh dia. Kalau nak kira yang lebih sedap baca, ada lagi. Itu kita telah bincang dulu. Kalau sekadar nak sah semaya, memang sah pun kalau orang lain pun. Tetapi dia nak tunjuk benda lain. Itulah yang kita selepas ni nanti kita tengok, kita pergi kepada nota yang kita telah belajar sebelum ini. Terlebih dahulu kita tengok di sini dahulu. Di mana yang ada nota, kita ambil di situ dahulu sebelum kita pergi kepada nota sebelum ni. Kamu suruhlah Abu Bakar menjadi imam salat. Apa ni? Cuba kita tengok sini. Kita ada nota 1517. Abu Dzar, Abul Waqt, Al-Asili dan Ibnu Asakir menambahkan perkataan bin nas. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Dalam hadis ini falyusalli saja. Hadis yang kedua yang kita baca tadi ada bin nas itu. Tapi hadis ini yang tidak ada ni berdasarkan nuskha Abu Dzar, Abul Waqt, Al-Asili dan Ibnu Asakir, dia ada bin nas di sini pun. Maknanya kitab yang kita pakai ini tak ada bin nas itu, maknanya tidak berdasarkan nuskhah 4 orang. Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari dia ada banyak nuskhah. Daripada anak murid dia Firabri itu, ada murid dia, anak murid dia tu pula ramai pula, cantik. Zaman dulu dia tak ada cetak-cetak ni kan. Jadi salin. Jadi ada anak murid tu salin. Ini antaranya. Di sini ada juga bin nas. Tapi kalau kita baca hadis ni, seperti kita tengok di atas ni, mana? Muru Abu Bakrin falyusalli, tak ada bin nas tadi. Tapi mengikut 4 nuskhah tadi ada. Di sini pun ada. Tak kira lah hadis lepas ni itu memang ada. Baik. Kamu suruhlah Abu Bakar menjadi imam salat kepada orang ramai. Itu maksudnya. Bukan suruhlah Abu Bakar biar dia semayang. Dia semayang seorang kau Nabi suruh. Dia suruh semayang jadi imam pada orang lain. Sebab itu perlu ada bin nas itu. Kalau tak ada pun kita kena kira lah. Pada takdirnya ada lah. Apalagi kalau kita melihat kepada 4 nuskhah tadi. Memang ada pun di sini pun ada bin nas. Kalau tak ada, memang di sini ada lah. Kalau tak ada pun kita kena, itulah yang kita panggil takdirkan. Andaikan ada juga. Sebab bukan di sini Nabi suruh orang pergi suruh Abu Bakar bersemayang. Semayang apa? Dia semayang sendiri. Nabi suruh dia semayang sendiri. Semayang sunat apa? Ada, dia suruh jadi imam di sini. Jadi kalau jadi imam, dia kena ada bidah situ. Tidak ada tu macam mana? Ini bahasa Arab. Tidak ada tapi kira ada. Kena anggap ada. Ini bahasa Arab. Bahasa kita macam tu juga sebenarnya. Cuma kita tak perasan. Nak ke mana? Nak ke mana tu? Kedai. Kedai. Kan ada buah tu kan? Ada buah kan? Mesti ada buah. Saya hendak ke kedai lah. Tapi tak perlu sebut lah tu. Faham dah.
Kan buah ada tu. Buah pun tetap kita faham. Ke kedai tu bukan saja-saja sebut tu, jawapan kepada soalan tu. Kira-kiranya kalau nak jawab penuh, saya hendakkan kedai lah. Kalau kita tiba-tiba sebut ke kedai, kita ada orang nak faham apa? Tak faham. Baik. Jika dia menggantikan tempatmu, dia akan menangis. Dia akan menangis. Di sini sajalah, sebab sebelum ni saya tak bahas ni, tak bincang. Jadi sini, oleh kerana ada bincang yang lain, kita bincang yang tak ada lagi. Tapi yang ni berkait dengan orang yang belajar lah, yang ada asas bahasa Arab. Kalau dia tak ada asas bahasa Arab, dia tak faham, dia tak berguna ni kepada dia ni. Dengan mengisbatkan ya pada perkataan ya bagi, mana ada ya bagi, gitu. Bukan tak ada ya. Ibnu Malik berkata, penggunaan perkataan ya bagi dengan mengisbatkan ya di akhirnya adalah berdasarkan kaedah memperlakukan fi'il mu'tal sebagai fi'il sahih dan berpada dengan membuangkan baris di akhirnya sahih. Ni kalau dalam bahasa Arab jadi min qabil ijra'il mu'tal majra sahih wal iktifa bihadfil harakah. Ini kaedah. Siapa Ibnu Malik ni? Itulah pengarah Alfiyah Ibnu Malik tu. Qala Muhammad ibn Maliki tu. Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait nahwu bahasa Arab tu dia kumpulkan dalam 1000 bait dia. Dalam bentuk syair. Memang luar biasa lah. Salah satu keistimewaannya saya nak bagi tahu hari ni, Ibnu Malik tu dia i'rab habis sebuah Sahih Bukhari. Itu jasa dia berkait dengan Sahih Bukhari. Sebab dia apakah bahagian tu kan? Bahagian nahwu ni dia i'rab sebuah Sahih Bukhari. Tak ada orang buat. Jadi kalau kita nak cari penyelesaian, sebab kalau mengikut kaedahnya di sini ni tak boleh ada ya. Tak boleh ada ya. Dia kena ya bagi. Kan gitu, tak ada ya. Sebab apa? Sebab dia jadi jawab tu. Jawab, dia kena majzum juga, jazam juga. Seperti mana syarat dia, fi'il syarat. Misalnya kita kata, in taqum, akum. Kalau engkau berdiri, aku berdiri. Takum, bukan takumu. Itu fi'il syarat. Akum, bukan akumu. Itu jawab syarat. Kedua-duanya majzum. Jadi di sini matinya sebab dia fi'il mu'tal. Sebab itu saya kata kalau orang yang tidak ada asas tak berguna. Kalau dia ni mati fi'il mu'tal, dia kena buang haraf illat itu. Itu kaedahnya. Haraf illatnya mana? Iya itulah. Tapi kenapa tidak dibuang di sini dalam hadis ni? Ibnu Malik jawab. Itu dia. Ibnu Malik jawab. Sebab dia pakar nahwu. Memanglah kalau bagi saya lah, tanyalah orang lain pun begitu juga saya rasa kan. Kalau orang yang faham betul Alfiyah Ibnu Malik, memang dia alim dalam nahwu. Dia bukan orang biasa dalam nahwu Arab. Memang alim. Kalau dia ingat lebih baik lagi. Kalau dia ingat Alfiyah tu, lagi bagus lagi. Tapi di sini Ibnu Malik kata boleh guna, tak salah. Takut-takut orang kata hadis ni salah pula. Dia tolong jawab, tak salah, dia kata. Pasal mengikut kaedah ni, ada satu kaedah. Berdasarkan kaedah ni, fi'il mu'tal bila dalam keadaan jazam tidak perlu dibuang haraf illat itu. Yang perlu dia kira sudah cukup dengan tak ada bagi dia. Yang ki tak ada bagi. Begitu ya. Menurut riwayat Abu Dzar, ini riwayat Abu Dzar, Abul Waqt dan Al-Asili pula ya beki tanpa ya gitu. Dengan dibuangkan ya di akhirnya di sini. Kalau macam tu selesai masalah, tak ada apa lah. Betul lah kalau macam tu mengikut kaedah biasa lah. Mengikut kaedah biasa pun betul lah tu. Maknanya ada juga riwayat berdasarkan setengah-setengah nuskhah Sahih Bukhari ya beki. Mana tanpa ya. Maknanya kalau kita nak mendalami betul Sahih Bukhari ni, kena tahu benda ni.
Yang nuskah yang kata yabki itu pun betul. Itu pun betul. Dan itulah mengikut kaedah yang kebanyakan orang pakai. Tetapi kalau ada ya, betul juga. Siapa kata? Ibnu Malik kata. Betul juga. Apa kaedahnya? Ni kaedah dia bagi. Jadi begitulah. Di tempat-tempat lain, kalau bertemu hadis ni, cuba kita tengok di sini. Nuskah yang kita pakai ni. Ni. In yakum maqamak yabki. Jika dia berdiri di tempatmu, yang ini menggantikanmu, yabki. Jadi yabki tu jawab in tu. Yakum tu tengok. Yakum tu mati kan tu? Tadi macam saya sebut. In takum akum. Ni in yakum yabki. Itu jawab dia. Sepatutnya tidak ada ya lah. Tapi di hadis ni ada ya kan? Takut-takut orang kata, ni riwayat dia tak betul. Tak boleh betul. Mengikut penyelesaian ilmu nahwu pun boleh betul. Jadi dah kalau Ibnu Malik kata begitu, cukup lah tu kan. Dia Ibnu Malik ni orang mana? Orang Andalusia, Spanyol sekarang ni. Maknanya dia tu bukan Arab tuling manalah. Kira orang Eropah sekarang ni. Tapi sekarang ni dah tak ada Islam, lama dah tak ada. Spanyol tu jadi negara kafir. Dulu Islam tak kira ramainya, tak tahulah berapa ramai ulama-ulama besar-besar, hebat-hebat dalam sejarah Islam ni orang sana. Orang sana. Termasuklah perawi kepada kitab Muwatta Imam Malik, orang sana. Yahya bin Yahya Al-Masmudi itu orang sana. Mana daripada Spanyol dia mari ke Madinah belajar dengan Imam Malik pada masa itu. Pada masa itu dah di zaman kerajaan Bani Umayyah lah jatuh Spanyol tu ke tangan Islam. Dan tidak akan dapat membaca Quran. Kenapa begitu? Sebab Abu Bakar ni antara sahabat yang tahu dah Rasulullah SAW tak lama nak mati. Sedih dia. Dia tak boleh. Selalunya biasa duduk dengan Rasulullah lah yang sembahyang. Jadi imam. Duduk baca surah-surah. Rasulullah lah baca Quran dalam sembahyang. Semua duduk. Ni dia baca. Tak boleh. Mana isyarat kepada Rasulullah SAW tak lama lagi akan pergi. Itu yang menyebabkan dia sebut tu. Dalam keadaan biasa pun tidak begitu pun dia ni kalau baca Quran memang dia menangis terisak-isak Sayyidina Abu Bakar. Bukan Sayyidina Abu Bakar saja, Sayyidina Umar yang kita nampak kasar kan Sayyidina. Menangis itu terisak-isak. Nanti kita akan bertemu dalam Bukhari ni pun ada. Sampai orang belakang dengar dia. Terisak-isak. Sebab apa? Mereka faham kan? Faham Quran. Jadi dia faham betul, dia terasa lah. Kita ni baca, kita tak terasa sebab kita tak faham. Baginda bersabda lagi, kamu suruhlah Abu Bakar menjadi imam. Di sini juga Ibnu Asakir menambahkan perkataan bin nas di akhirnya. Macam tadi. Riwayat selain mereka bertiga tadi, yakni Abu Dzar, Abul Waqt dan Al-Asili adalah falyusalli. Ada ya pula. Dengan mengisbatkan ya di akhirnya. Seperti perkataan yabki yang tersebut sebelum ini. Sepatutnya mengikut kaedah biasa tak ada ya tu. Falyusalli. Riwayat selain mereka bertiga, mana ramai lagi riwayat orang lain adalah dengan ya falyusalli. Kenapa di situ dia majzum? Sebab ada lam amar tu. Lam amar. Falyusalli. Jadi bila ada lam amar, dia fi'il mudhari' selepasnya tu jadi majzum. Kalau fi'il mudhari' itu fi'il mu'tal, alamat jazamnya ialah buang haraf illat. Dengan sebab itu tak boleh ada ya. Jadi jawapannya seperti yang diberikan oleh Ibnu Malik tadi. Ada ya itu pun betul juga. Tak perlu sibuk-sibuk lah. Tak perlu sibuk. Itu pun betul. Mana kadang-kadang yang betul ni banyak. Bukan satu saja. Setengah-setengah orang dia kata, yang betul mesti satu. Itu cerita mana tu kalau iman dengan kufur, Islam dengan kufur tu kalau macam tu. Kalau dalam Islam ni banyak pendapat boleh jadi betul semua. Begitu.
Yang contohnya ni, yang tu pun betul juga. Tak perlu sibuk lah. Sebab apa? Mengikut kaedah tadi. Jadi saya tak ulang lah kaedah tadi. Mengikut kaedah tu lah. Baik. Aku memberi jawapan yang sama. Jawapan yang sama tu apa? Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang lembut hatinya. Jika dia menggantikan tempatmu, dia akan menangis dan tidak akan dapat membaca Al-Quran. Maka pada kali ketiga atau keempat, selepas kali ketiga atau keempat, di sini syak perawi. Ni orang panggil, kalau atau ni, au ni dipanggil aulisyak, syak. Untuk menunjukkan perawi syak. Pada kali yang ketiga ke pada kali yang keempat. Begitu. Baginda bersabda, sesungguhnya kamu ini seperti wanita-wanita Yusuf. yakni wanita-wanita yang tergoda dengan Yusuf. Jadi apa maknanya? 1522. Yang tersebut di dalam surah Yusuf. Yang tersebut di dalam surah Yusuf kan. Perempuan-perempuan tu Zulaikha panggil. Bagi pisau, bagi buah. Suruh koyak. Dan dia suruh Yusuf keluar. Ketika tu. Tujuannya apa? Orang duk kata kat dia sangat tu. Dia nak ajar lah. Kamu sendiri tengok. Apa sebab aku tak gila kat dia ni. Kamu pun tahulah kalau kamu tengok sendiri. Kamu ni kamu tak tengok. Gitu. Dia nak ajar gitu. Wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah. Ma hadha bashara. Bila tengok terpegun semua terpegun. Terhiri tangan. Tak sedar tengok. Begitu cantik Nabi Yusuf. Salah satu mukjizatnya. Cantik. Comel. Luar biasa. Luar biasa. Jadi dia nak cerita kepada orang lain tu, kenapa dia gila, kamu duk kata sangat ni. Patutlah kalau macam ni, tak ada siapa yang tak gila kalau macam ni. Tengok kamu sendiri. Lepas tu dah tahu tu masa-masa itu, jadi dah jatuh hati lah pula. Itulah masalah manusia ni. Bila begitu dah terpikat, bayar-bayar, terkaya-kaya lah pula ni. Perbincangan tentang sabda Rasulullah, mana tadi? Maksudnya ialah kamu tak ubah seperti mereka dalam menyatakan lain daripada apa yang tersembunyi di dalam hati. Kata jangan. Sebenarnya dari satu segi lebih juga ayah aku. Tidak gitu kan? Aisyah tu rasa, satu kelebihan yang tak pernah ada, tak pernah berlaku. Nabi suruh ayah aku. Memanglah dia kata suruh orang lain lah Abu Bakar ni gini. Tapi dalam hati dia sama juga. Apa nama ni, orang-orang yang gila kepada Yusuf tu. Dia kata gini zahir. Tapi hati dia masing-masing nak tu pada Yusuf tu. Masing-masing dia kata orang ni. Tapi masing-masing dalam hati. Macam tak nak tapi sebenarnya nak. Itu maksudnya. Jadi di sini salah satu pendapat ulamanya, dia kata Aisyah ni, dia sambil-sambil dia kata begitu, dalam hati dia ada rasa ini satu kelebihan juga kepada ayah dia. Kan itu satu kebanggaan. Seorang anak ayah dia lebih. Satu lagi pendapat mengatakan Aisyah takut, sebab itu dia suruh orang lain tu. Dia cadangkan orang lain kalau boleh jadi imam. Dia takut orang mengambil sempena buruk daripada Abu Bakar naik itu. Mana ini tanda Nabi nak meninggal dunia, nak mati. Tanda tak bagus tu. Jadi seseolahnya dia menampilkan sesuatu yang tidak menggembirakan, sangat menyedihkan. Gitu. Jadi dia tak mahulah kalau orang tu menganggap dia membawa sial, ayah dia bawa sial. Seseolahnya Nabi mati itu kerana dia. Padahal tak ada kena mengena kan. Tak ada kena mengena. Tapi manusia ni, Aisyah ni, dia orang cerdik. Dia sampai terfikir benda macam tu. Nanti orang kata apa pula. Padahal sahabat-sahabat tu dah dididik oleh Rasulullah sekian lama. Dah tak ada dah percaya kepada sia-sia ni. Orang kita Kelantan kata majal. Sia-sia ni tak ada dah. Tapi mana tahu dalam ramai-ramai tu. Takut ada yang kata begitu kan.
Maknanya itu satu pandangan yang tidak baik. Ayah dia dipandang serong. Kalau tidak oleh semua orang, oleh segelintir. Itu satu perkara yang tidak menyenangkan hati dia juga. Biar orang lain lah senang. Maknanya apa yang dia cakap tu lain. Maksud dia tidak cerita maksud dia sebenarnya. Aisyah dia tak cerita maksud dia sebenarnya. Jadi maksud dia antara dua tadilah yang disebut oleh ulama. Maknanya kalau begitu Aisyah ni orang tidak tamak, tidak gelojoh, tidak kata dah dapat peluang ayah kita diangkat, kita jual lagi lah. Itulah. Tidak macam tidak ambil kesempatan lah. Seorang yang tidak mengambil kesempatan daripada peluang yang ada, walaupun ada tapi dia biasa. Dia kalau boleh nak sembunyikan. Tapi dah Nabi nak begitu juga. Nak macam mana? Jadilah Abu Bakar. Dan Abu Bakar ni diterima. Nanti kita tengok dalam nota sebelum ni. Tak apa. Perbincangan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah pun berlalu dengan panjang lebar. Pada hadis 664 di bawah bab haddil marid an yashhadal jamaah. Setara mana seseorang itu sehingga dia tidak perlu pergi ke masjid. Sakit setara mana? Hak orang yang sakit untuk pergi atau tidak bersemayam jemaah. Itu tajuk. Di bawah tajuk itu, Imam Bukhari buat kesimpulan. Sebab dia buat tajuk begini, dia pun buat mari hadis ni lah. Maknanya tengok Nabi lah. Macam mana? Setara tu kenapa apa tu dia pergi lagi? Mana semayang jemaah ni besar pahalanya. Atau tuntutannya sangat besar. Sebab itu bagi Imam Bukhari semayang jemaah ni wajib. Bagi dia wajib. Tak semayang jemaah berdosa. Wajib. Ni tajuk dia buat. Di bawah bab ni hadis ini juga. Dan hadis 678, 679, 682 di bawah babun ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah. Orang yang berilmu dan orang yang ada kelebihan, itulah yang lebih berhak menjadi imam. Di bawah bab tu Imam Bukhari bawa hadis sama tapi maksudnya lain kan. Maksudnya nak cerita Abu Bakar itulah yang paling layak. Ini menunjukkan Abu Bakar yang paling layak sebab Nabi suruh dia. Sedangkan Nabi dah cerita dah orang yang paling layak untuk jadi imam ni orang berilmu, orang yang ada kelebihan. Jadi dia suruh Abu Bakar. Bermakna Abu Bakar lah yang paling layak. Dan Abu Bakar lah yang paling berilmunya kira-kiranya di kalangan sahabat dia tu. Lihatlah di sana. Baik kita tengok. Kita tengok. Sebab ada dah di sana. Sebab tu saya tak ulang di sini. Saya tak mahu ulang. Tengok di sana. Baik kita tengok. Ni kita tengok nota kelima dulu. Kita pergi sini tengok sini. Ni hadis. Ni kita bertemu dah hadis ni. 664. Sama sanad dia. Di sebelah atas tu kan. A'mash daripada Ibrahim, daripada Aswad, lepas tu Aisyah. Sama. Baik di sini kita tengok. Pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit yang membawa kepada kewafatannya. Keterangan tentang kesakitan yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabnya, permulaannya dan jangka masanya akan dikemukakan nanti di akhir kitab Al-Maghazi insya-Allah. Sebab akhir kitab Al-Maghazi itu di sana. Az-Zuhri di dalam riwayatnya sebagaimana tersebut di dalam hadis ke-665 nanti ada menyebutkan tentang masa peristiwa ini berlaku. Ia berlaku setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit teruk. Pada ketika itu baginda telah pun menetap di rumah Aisyah. Lepas tu untuk solat, waktu solat tiba dan dikumandangkanlah azan. Waktu solat tiba. Solat yang dimaksudkan di sini ialah solat Isya. Sebagaimana tersebut di dalam riwayat Musa bin Abi Aisyah yang akan datang tidak lama lagi di bawah babun innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam ditentukan, dilantik untuk diikuti. Pada hadis 687.
Di sana juga akan disebutkan nanti khilaf para ulama tentangnya. Ada yang kata semayang zuhur, ada yang kata semayang ini di sana. Tak apa. Kita tengok sepintas lalu. Baginda lalu bersabda kepada orang-orang yang hadir di sampingnya, suruhlah Abu Bakar biar dia jadi imam kepada orang ramai. Lalu dikatakan kepada baginda, sesungguhnya Abu Bakar, dia tak sebut di sini. Lalu dikatakan kepada baginda, siapa yang kata? Tak sebut. Dalam riwayat tadi sebut Aisyah yang katakan. 1316. Orang yang berkata begini kepada Rasulullah ialah Aisyah, sebagaimana tersebut di dalam hadis 713 nanti. Baik, 1317 di dalam hadis Ibnu Umar nanti tersebut, qalat Aisyah inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Tadi dia sebut asif, ini raqiq. Idza qara'a ghalabahu al-buka. Maksudnya, kata Aisyah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang lembut hatinya. Sebab itu kita terjemah asif itu dengan makna lembut hati, raqiq. Bila dia membaca Al-Quran, dia akan menangis. Di dalam riwayat Abu Musa juga tersebut, lebih kurang begitu. Riwayat Malik daripada Hisham, daripada ayahnya pula, menyebutkan dengan lafaz, qalat Aisyah, qultu inna Abu Bakar idza qama fi maqamik lam yusmi'in nasa minal buka famur Umar falyusalli linnas. Maksudnya, kata Aisyah, aku pun berkata, sesungguhnya Abu Bakar kalau berdiri di tempatmu akan menangis sehingga tidak akan memperdengarkan bacaannya kepada orang ramai. Oleh itu suruhlah Umar biar dia yang mengimami orang ramai. Lepas tu Nabi kata, kamu ni betul-betul seperti wanita Yusuf. Mana wanita-wanita yang tergoda dengan Yusuf. Apa maksudnya? Cuba tengok sini. Perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf tu. Maksud baginda ialah daripada segi menyatakan lain daripada apa yang tersemat di dalam hati. Sama, hadis sama juga. Kata Hafiz Ibnu Hajar, khitab ini meskipun digunakan dengan sirah jamak, tetapi yang dimaksudkan dengannya hanya seorang sahaja, iaitu Aisyah. Itu kata Hafiz Ibnu Hajar. Pelik tu cara penggunaan. Inna kunna sawahibu. Inna kunna la'antunna sawahibu. Sawahib tu jamak tu. Inna kunna itu pun jamak tu. Tapi kata Hafiz Ibn Hajar, walaupun guna jamak, tapi maksudnya satu orang. Macam kita ginilah mudahnya. Assalamualaikum. Kita kata kepada kawan kita seorang, Assalamualaikum. Kum tu tidak ramai. Tapi yang dimaksudkan seorang kan. Begitu juga di sini. Begitu juga di sini. Maknanya cara guna. Maknanya bahasa Arab dia kadang-kadang dia guna jamak tapi untuk satu orang. Sebagaimana perkataan sawahib juga digunakan dengan sifat jamak, padahal yang dimaksudkan dengannya hanya Zulaikha. Hanya Zulaikha, kata Hafiz Ibn Hajar. Tapi disebut sawahib. Zulaikha seorang sahaja. Sudut keserupaan di antara Aisyah dan Zulaikha ialah Zulaikha menjemput wanita-wanita dan melayani mereka sebagai tuan rumah dengan meriah sekali. Sedangkan maksudnya lebih dari itu. Jadi orang ingat dia dah saja buat majlis meriah gitu. Dia maksud lain. Ada maksud lain. Jadi dalam hati dia tak ada siapa yang dapat menyelami. Maksud sebenarnya ialah supaya mereka melihat kecantikan Yusuf yang luar biasa itu. Lalu mereka memaafkannya kerana telah jatuh cinta kepada Yusuf. Itu tujuan dia. Aisyah juga begitu. Pada zahirnya alasan yang diberikan supaya tidak disuruh ayahnya menjadi imam ialah kerana ayahnya tidak akan memperdengarkan bacaannya kepada para makmum lantaran tidak dapat mengawal diri daripada menangis ketika salat. Sedangkan maksudnya lebih dari itu. Lebih lagi dari itu. Maksud sebenarnya ialah supaya orang tidak jadi pesimis kerana ayahnya. Tidak menganggap ni bawa sial. Gitulah kalau kita bahasa lain. Ni majal ni, tanda majal, tanda sial. Itu maksud dia, takut. Padahalnya ialah nak mati tu kan, kena mati juga. Sampai satu masa dia pun selalu cakap mati-mati ni bukan dia tidak akan mati, dia pun akan mati.
tapi takut-takut terlintas. Orang yang jenis halus macam ni kan dia fikir benda-benda gitu. Atau macam saya sebut tadi lah, satu lagi maknanya. Mungkin juga Nabi SAW berkata begitu dengan maksud menyatakan keserupaan di sudut yang lain. Sebagaimana wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf, mahu Yusuf melakukan sesuatu tanpa kerelaan hatinya, begitu juga dengan orang-orang yang berada di samping Nabi dalam peristiwa ini. Mereka juga mahu Rasulullah SAW menyuruh orang lain menjadi imam sebagai penggantinya. Sedangkan baginda sendiri tidak mahu orang lain selain Abu Bakar. Boleh jadi juga itu maksudnya. Ni menurut riwayat Musa bin Abi Aisyah, semasa sakit Nabi SAW itu, Abu Bakar telah menjadi imam kepada orang ramai selama beberapa hari. Jadi Abu Bakar lah yang jadi imam, tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Baik. Ni Abu Bakar berniat untuk mundur, tetapi Nabi SAW mendegahnya dengan isyarat agar ia tetap pada kedudukannya. Kemudian Nabi SAW didudukkan di sisi Abu Bakar. Maknanya orang papah tu bukan setakat pintu masjid, tidak. Sampai didudukkan. Maknanya masuk dekat masjid lah. Lepas tu orang, ni jemaah ni tak apa ke lintah? Tidak, tak boleh lintah jemaah. Kita dah belajar dulu, entah ingat ke tidak tak tahulah. Dah belajar dulu ni 4 minit. Boleh lintah ke tidak? Kalau dalam masjid macam mana boleh lintah? Kita dah belajar. Kalau masjid yang sebesar masjid Nabi, ramai sangat, boleh. Tak perlulah nak menjelit payah kalau kita nak buang air. Nak menjelit-jelit kot celah tu orang seramai tu, nak sampai bila nak sampai hujung? Duduk pula dekat-dekat pula, bukan macam kita sekarang ni, kosong gitu. Kadang-kadang tu sebelah belakang tak mau naik. Jadi macam mana nak buat? Jadi kita boleh, kalau kita duduk di saf yang kedua, boleh. Jadi orang-orang yang duduk situ jangan halal. Yang Nabi kata halal tu cerita lain, bukan dalam keadaan macam tu. Itu jawapan. Kita dapat itu dah duduk bincang. Siapa yang papah? Itu ada akan ada. 1320 di dalam riwayat Arqam bin Surahbil daripada Ibnu Abbas berhubung dengan peristiwa ini tersebut, bila orang ramai perasan tentang kehadiran Nabi SAW, mereka bertasbih. Di sini tak ada riwayat. Dalam riwayat Aisyah ni tak ada. Mereka bertasbih. Demikianlah ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain dengan isnad yang hasan. Sebab itu Abu Bakar lebih perasan tu. Lepas tu dibawa di papa tu sampai duduk. Lepas tu mereka yang papa dia keluar lah. Baik, kita tengok sini. Dalam salat itu Rasulullah lah yang menjadi imam. Abu Bakar dikatakan diikuti orang hanya pada gerak-geri dan pada takbir intiqalat dan lain-lain sahaja. Ini kerana Rasulullah SAW bersolat dalam keadaan duduk. Jadi tak nampak pergerakan Rasulullah SAW. Gerak-gerinya tidak kelihatan kepada makmum yang berada jauh di belakang. Suara baginda juga lemah. Takbirnya tidak kedengaran kepada mereka yang berada jauh di belakang. Itu sebab itulah Abu Bakar berperanan sebagai mukabbir tadi itu. Sebab Abu Bakar sembahyang sambil berdiri. Di sini timbul pula masalah yang lain. Iaitu kalau imam duduk, ada hadis suruh duduk. Macam mana tak duduk semua ni? Berdiri. Apa cerita? Dia itu bila sampai tempat dia kita akan bincanglah. Baik. Kedudukan Rasulullah SAW di sebelah kiri Abu Bakar. Jadi bila keluar letak sebelah kiri. Sebelah kiri. Jelas menunjukkan kedudukan baginda sebagai seorang imam. Maknanya Abu Bakar duduk sebelah kanan. Dia kalau duduk sebelah kiri, Abu Bakar sebelah kanan. Kan makmum, kalau makmum seorang, dia kena duduk sebelah kanan imam. Jadi makna Nabi duduk sebelah kiri bermakna dia jadi imam lah tu. Apalagi dalam banyak riwayat sebut memang dia imam pun, memang Abu Bakar ikut dia pun. Jadi keadaan letak tu tak boleh kita kata kebetulan sebab dia mari sebelah situ dia duduk. Dah. Bukan begitu. Kalau boleh lintah tadi, boleh lintah juga yang di belakang ni pun untuk pergi sebelah kanan. Kalau Rasulullah tu jadi makmum, sepatutnya dia pergi sebelah kanan lah. Bawa sebelah kanan lah. Kalau kita kata tak boleh lintah. Dah lintah dah tadi. Dua orang yang apa-apa dia tu pergi. Bawa sampai duduk situ.
Maknanya duduk sebelah kanan itu mengisyaratkan kepada dia jadi imam. Abu Bakar jadi makmum. Sebab makmum duduk sebelah kanan. Ini lelaki ya, lelaki. Bukan perempuan ya, lelaki. Duduk sebelah kanan. Dan Abu Bakar tu duduk dekat dengan Nabi, sebelah Nabi. Ini pun kita telah belajar juga dulu. Kalau mengikut Imam Bukhari, kalau makmum seorang kan dia sama saja dengan kaki imam itu. Tidak kata di belakang sedikit. Tidak. Bahkan itu pun pendapat jumhur ulama. Ke belakang sedikit itu pendapat Syafi'i dan ramai lagi yang lain juga. Tapi itu bukan jumhur ulama. Kalau kita kata belakang sedikit, dia dah jadi masalah pada sah di belakang tu. Macam mana dia nak tunduk? Cuba fikir. Macam mana dia nak sujud? Dah Abu Bakar dah hundur ke belakang dia. Jadi Abu Bakar tidak masuk dalam sah. Kena faham? Abu Bakar tidak masuk dalam sah pertama, tidak. Sah pertama dah penuh dah. Dia tak boleh pergi dah. Jadi dia berdua dengan Nabi. Dan ini menunjukkan dia tidak ke belakang. Kalau ke belakang sikit akan mengganggu orang yang sama betul dengan dia di belakang tu. Jadi dia berdiri situ. Mana di situ nampak lagi kedudukan Abu Bakar. Kedudukan dia tu. Jadi Nabi suruh dia duduk macam duduk sebelah lah. Dan Abu Bakar tidak duduk. Ini menunjukkan hadis yang mengatakan kalau imam berdiri, makmum berdiri, kalau imam duduk, makmum duduk, itu sudah mansukh. Dan itulah pendapat jumhur ulama. Termasuk pendapat Imam Bukhari, Imam Syafi'i, imam lain-lain pun begitu. Imam Ahmad kata tak boleh. Jadi dia takwil hadis ni. Imam Ahmad kata kalau imam duduk, kena duduk. Baik, sekarang ni Nabi jadi imam ke Abu Bakar jadi imam? Dia kata Abu Bakar jadi imam. Dia takwil gitu Imam Ahmad. Tapi orang lain tak setuju dengan pendapat dia. Bukan Nabi jadi imam. Kalau Nabi jadi imam mesti kena duduk. Ni tak duduk kata dia. Dia tak terima. Yang itu sudah masuk. Itu cerita dulu. Padahal daripada hadis ini kita tahu hadis yang sebelum tu, bila imam berdiri kamu berdiri, bila imam duduk kamu duduk, tu itu sudah masuk. Sudah masuk. Atau Imam Malik kata begini, kata itu khusus dengan Rasulullah. Kalau orang lain tak boleh. Memang Imam Malik tak bagi. Kalau imam tak boleh berdiri, tak boleh jadi imam. Nak jadi imam mesti kena berdiri. Begitu. Bagi dia gitu. Lepas tu kalau ni imam duduk, makmum berdiri ataupun sebaliknya, ini khusus dengan Nabi. Imam Malik banyak penyelesaian dia bawa ke situ. Ini khusus dengan Nabi SAW. Itulah lebih kurangnya di sini. Ini di sini disebut. Kemudian keluar dengan dipapak oleh dua orang laki-laki dalam keadaan kedua kakinya menyapu tanah. Kedua laki-laki itu adalah Abbas dan seorang lagi, sebut dalam riwayat, seorang lagi. Ubaidullah berkata, apa yang dikisahkan oleh Aisyah itu kemudian aku ceritakan kepada Abdullah bin Abbas. Maka dia pun berkata kepadaku, tahukah kamu siapakah lelaki lain yang tidak disebutkan namanya oleh Aisyah itu? Aku menjawab tidak. Ibnu Abbas berkata, dia adalah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Di sini kita ada nota. Aisyah tidak menyebutkan nama lelaki yang seorang lagi kerana ia bertukar-tukar. Itu sebab orang Syiah kata Aisyah benci kepada Ali. Sebab itu dia tak mahu sebut nama Ali. Itu orang Syiah katalah. Syiah ni dia tak boleh. Bagi dia Aisyah dibenci sangat kepada Ali. Sebab dia kaitkan dengan cerita tu lah. Ali kata bukan perempuan, dia seorang. Cerita dituduh Aisyah tu kan. Dia bawa ke situ. Kadang-kadang Fadal anak Abbas, kadang-kadang Ali, dan kadang-kadang pula Usama. Adapun Abbas, beliaulah yang sentiasa memapah baginda. Ini bapa saudara Nabi. Bapa saudara pun umur dia 2 tahun ya, lebih tua. Bukannya jauh sangat. Orang zaman dulu kan, ayah dia kahwin dengan orang muda, jadi anak tu pun. Sesetengah ulama pula berkata, yang Aisyah maksudkan dengan ceritanya ini ialah ketika baginda berpindah ke rumahnya. Setelah diizinkan oleh semua isteri baginda supaya baginda dirawat di rumahnya. Pada kali ini Abbas dan Ali lah yang memapah Rasulullah SAW.
Aisyah tidak menyebut dengan terang nama Ali, mungkin kerana beliau tidak pasti siapakah bersama Abbas pada kali itu. Boleh jadi juga. Kalau kita ni jenis orang yang nak damai lah, tidak nak berkelahi, tidak nak berbalah, tidak nak menuduh, kita kata begitu pun tak boleh ke? Itu kata ni Aisyah dibenci kepada Ali, ada permusuhan dengan Ali. Tu begitu tu kenapa? Hati dia busuk. Dia kata begitu. Padahal boleh saja kalau kita kata dia sebab dia tidak pasti. Sebab tu dia kata begitu. Ada seorang lagi. Jadi banyak jawapan itu. Baik. Ini yang ada di dalam nota yang kelima dahulu. Baik. Kalau kita tengok dalam nota 8. Panjang pula ni. Di sini ada juga. Di sini saya sebut lain sikit. Tak apa, kita pilih-pilih. Kamu suruhlah Abu Bakar. Lihat kembali nota. Ni cuba tengok sini. 1367. Menurut Musa bin Uqbah di dalam maghazinya, Abu Bakar telah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat hingga baginda wafat pada hari Isnin. Dalam masa itu kalau Rasulullah tak keluar, dia lah. Syekhul Hadis Maulana Zakaria pula berkata, sebanyak 17 salat fardu telah diimami Abu Bakar di Masjid Nabawi semasa sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ketika salah satu daripada 17 sembahyang itu diimami Abu Bakar, Nabi tiba-tiba datang untuk bersembahyang bersama. 17 salat yang dimaksudkan oleh Syekh Zakaria itu tentunya bermula dari malam Jumaat. Kalau kita kira dari malam Jumaat hingga ke pagi Isnin. Ini satu nota 1369. Al-Qastallani menukilkan kata-kata Izzuddin Ibnu Abdissalam begini. Jadi sudut kenapa Nabi bandingkan yang ada dekat-dekat dia, terutamanya isteri dia tu, dengan perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf itu, atau perempuan-perempuan yang tergoda dengan Nabi Yusuf itu. Dia kata sudut keserupaan di antara perempuan-perempuan yang berada di samping Rasulullah dalam peristiwa ini dengan perempuan-perempuan dalam kisah Nabi Yusuf ialah adanya helah pada kedua-duanya. Itu kata Izzuddin Ibnu Abdissalam. Tadi kan Hafiz Ibn Hajar kata sebenarnya sebut ramai, tapi maksudnya Aisyah seorang. Dia kata begitu. Izzuddin bin Abdissalam tidak kata begitu. Dia kata memang ramai dimaksudkan. Iaitu zahirnya menyalahi apa yang ada di dalam hati. Perempuan-perempuan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam datang untuk mencela Zulaikha. Sedangkan maksud sebenar mereka ialah menarik Yusuf kepada diri mereka sendiri. Dia bagi ke situ pula. Aisyah pula tidak mahu orang ramai menjadi pesimis dengan sebab ayahnya mengambil tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Tetapi Hafiz Ibn Hajar mengkritiknya dengan mengatakan halaman ayat tidak menyokong pendapatnya itu. Itu kata dia, itu pendapat lah. Lepas tu tapi ini dalam hadis yang satu lagi selepas ni kita akan bincang dalam bab yang seterusnya. Jadi Aisyah suruh Hafsah ni kata kepada Nabi seperti dia kata. Lalu Nabi marah kan. Lalulah Hafsah kata begini. Itu ceritanya. Apa itu kita tangguhkan dulu. Jadi saya rasa nota kita, aku semacam nampak lagi baginda berjalan dengan menyeret kakinya di atas tanah. Ketika Abu Bakar melihat kedatangannya, dia pun mau mundur ke belakang. Tetapi baginda memberi isyarat kepadanya supaya meneruskan salat. Baik. Kenapa Abu Bakar ni mundur? Tadi dalam nota-nota tadi saya tak sebut benda ni. Kan Nabi suruh. Dan kalau Nabi suruh, langgar perintah Nabi lah kira-kiranya. Tak boleh tu. Macam mana Abu Bakar telah melanggar perintah Nabi dan Nabi suruh tetap tempat dia? Kenapa dia mundur juga? Apa sebab? Cuba tengok sini. Walaupun Nabi SAW telah memberi isyarat kepada Abu Bakar supaya meneruskan salat sebagai imam, namun Abu Bakar tetap mundur ke belakang. Tidakkah itu berarti beliau tidak mematuhi perintah Nabi SAW? Jawabannya ialah Abu Bakar pada ketika itu telah menjadi kaku dan gelu sehingga tidak dapat membaca lagi seterusnya. Itu cerita. Kerana itu wajarlah beliau mundur ke belakang supaya tempatnya
sebagai imam diambil alih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang imam yang mengalami keuzuran seperti itu sememangnya perlu diganti oleh orang lain. Misalnya tu imam itu cerah perut, dia pun nak berhenti sembahyang, dia pun pegang salah seorang di belakang dia buat naik. Memang perlu ganti pun. Kalau dia macam mana, dia tak boleh tahan. Dalam keadaan tertentu memang perlu diganti, dan itu keuzuran orang panggil. Abu Bakar pun dalam keadaan keuzuran, dia tidak cerah perut, tapi dia keluh. Bila orang yang sayang sangat pada seseorang kan, cuba bayangkan macam mana, cuba bayangkan orang yang sayang, bila main tak boleh nak baca, terganggu dia. Sebab itu dia hudu juga, terharu je sehingga jadi sebab. Kalau tidak begitu pun dia dah sebab dah. Adik kan Nabi pula mari pula, jadi terharu sangatlah dia. Abu Bakar dalam keadaan itu tidak patut dikatakan telah menderhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika takwilan seperti itu tidak dibuat, nescaya Abu Bakar akan termasuk dalam orang-orang yang tidak mematuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sama sekali tidak sesuai dengan kedudukannya. Itu cara kita mentakwilkan hadis. Kalau Syiah dia tu kata ni, tengok Abu Bakar ni tak ikut perintah Nabi. Satunya dia dah tak terima ni semua ni, Abu Bakar je anti Nabi ni, tak terima. Karut dia kata cerita ahli sunnah nak berlebih Abu Bakar. Dia kata macam tu je. Dah kalau dah tak boleh nafi juga, dia kata gini pula. Dan Nabi suruh dia duduk situ, kenapa dia langgar? Memang dia nak cari salah saja. Susahlah kalau macam tu. Padahal kita ni, cara ahli sunnah ni, apa-apa pun kita kena tengok sesuai dengan kedudukan orang. Kalau perlu ditakwil, kita kena takwil, biar sesuai dengan keadaan dia, supaya tidak timbul buruk sangka di dalam hati kita terhadap salaful ummah. Gitu caranya, baru betul. Barulah kita dapat mengambil panduan, dapat mengambil contoh daripada mereka. Kalau tidak, tak dapatlah. Kita nak kalau duduk musuh dengan mereka, duduk anggap macam-macam, yang bukan-bukan, yang tak sesuai dengan mereka tu. Tak apalah. Jadi nampaknya di sini, lalu Abu Bakar memperdengarkan suara takbirnya kepada jamaah. Di sinilah terletak kesesuaian hadis dengan tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Tajuk bab tu kan, orang yang memperdengarkan takbir imam kepada orang-orang lain. Dari sinilah beliau menyimpulkan bahawa Abu Bakar menjadi makmum kemudiannya di dalam solat itu, dan Abu Bakarlah yang bertindak menjadi mukabbir selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikan tempatnya sebagai imam. Hadis ini menunjukkan Nabi yang dalam peristiwa inilah Nabi yang menjadi imam, Abu Bakar mundur. Kemudian Imam Bukhari bawa ni riwayat mutaba'ah muhadir telah menjadi mutabi' kepadanya, yakni kepada Abdullah bin Dawud dalam meriwayatkan hadis ini daripada Amash. Jadi muhadir ini sebagai mutabi'. Jadi siapa muhadir ini, saya rasa boleh baca sendirilah. Kita pun dah lewat ni, baca sendiri. Jadi ni perawi yang dipertikaikan, tidak semua orang sebut dia ni sebagai perawi yang terpilih. Sebab itu Imam Bukhari hanya mengambil riwayatnya sebagai riwayat mutaba'ah. Cuba tengok di sini. Ni cuba tengok. Ni saya letak suku ni. Gitu yang ringkas kan? Tapi riwayat mutaba'ah ni sebagai riwayat sokongan. Riwayat sokongan, bukan riwayat utama. Riwayat utama yang di atas. Riwayat sokongan ni kalau lemah sikit pun tak apa. Kalau kita kata nak buat teman berjalan, keras semangat dah kita kan. Ada teman ni, ada kawan ni, walaupun dia tak pandai bersilap, nak pergi perang tak pandai bersilap, tapi sekurang-kurangnya boleh buat tengah jalan. Begitu. Sebagai sokongan, bukan utama. Yang utamanya orang lain. Jadi kenapa? Kerana itulah, tengok sini.
Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Kalau ada tanya satu soalan mana? Ya. Berkenaan dengan mukabir tadi. Memang praktikal lah kalau di sekolah-sekolah buat camp kepimpinan atau camp pelajar-pelajar lama-lama baca ni tiba-tiba mic tak ada. Jadi imam terdengar lah, makmum terdengar lah suara imam. Jadi kalau ikut Imam Syafi'i kena niat zikir, jangan niat suruh orang dengar nak rasa payah nak jaga hati. Bila sebut mesti dah suruh orang dengar sebab mana kita pulanan Ya. Itu pandangan dia. Kalau kita jadi masalah itu, tak payah ikut itu, orang ikut orang lain. Memang nak memperdengarkan pun. Kan? Memang nak memperdengarkan pun. Zikir tu tahu dah zikir tu, tapi macam cikgu kata tadi lah, memang hati kita tu kan lebih terlintas begitu. Ya tak apalah. Tak apalah. Dia begitulah. Kadang-kadang kita nampak pendapat Imam Syafi'i kurang sesuai kadang-kadang. Tapi kadang-kadang pendapat dia tu banyak kemudahan. Contoh dalam bab sembelihan, kalau Imam Malik tak sah, kita tu makan tiap hari ni ayam kan, kalau tak baca bismillah tak sah tu sembelihan tu, kan berat tu. Dan itulah pendapat jumhur ulama sebenarnya. Kena beringat sikit lah yang sembelih-sembelih ni, terutama yang sembelih ayam kan, jual ayam kan tiap hari sembelih kan. Kena bismillah tak apalah. Kita kata bismillah semacam biarlah zikir kan, peluang kita lah. Seperti kita baca hadis ni, sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung kita dapat selawat. Jadi itu pun Tuhan nak bagi kelebihan kepada kita, nak sebut nama Allah, bismillah. Baguslah. Itu pendapat jumhur tu. Tak baca pun, asalkan orang Islam, dia sebenarnya dia tak baca pun tak apa, sah. Halal. Caranya tu mudah tu. Tapi setengah-setengah tu buat macam ni lah pendapat dia. Jadi iyalah, kalau dah nak ikut mazhab Syafi'i, ikutlah biar betul, biar tahulah. Ikut biar betul lah. Itu ya masalahnya. Nak ikut tak ikut tu, asalkan kita tahu. Saya dah cerita tadi dalam kitab Ibnul Mulaqin itu, At-Tawdih, dia kata jangan semata-mata nak memperdengarkan, kena niat. Begitu. Ya, itu pendapat dia. Ada satu soalan daripada muslimat minta anak tanya. Berkenaan dengan pergerakan muslimat dalam solat, adakah sama, ada perbezaan dengan muslim? Contohnya semasa sujud kena buka siku, kalau tutup siku. Itu masalah khilaf, ada khilaf. Kalau mazhab Hanafi, memanglah dia menggalakkan perempuan itu lebih menutup diri dia. Misalnya kalau lelaki dia berpendapat ni, kalau mazhab Hanafi lah, tangan ni dekat kiam kita panggil ya, letak bawah pusat dia, tapi kalau perempuan dia atas dada. Mana kalau dia tu dalam keadaan terdedah aurat, tidakkah dia tutup? Kalau ketika sujud ataupun rukuk, jangan buka rapat, sebab lebih menutup. Dan semayang bagi perempuan lebih afdal bagi dia di rumah, sebab lebih menutup. Situ juga pergi. Itu kaedah dia. Tapi bagi orang lain tidak pula begitu. Sama juga ketika sujud tu kan. Sujud dia tidak angkat punggung. Mungkin kita tengok kalau tak biasa ialah rasa terkejut juga. Dia tak angkat punggung semasa sujud. Jadi orang kita kata rohok lah. Terutama kalau perut bunyi mengandung, macam mana nak sujud tu dengan tidak angkat punggung? Sebab tak angkat punggung itu lebih menutup daripada punggung tungging gitu, nampak? Bagi dia nampak kurang sopan. Itu termasuk dalam ijtihad mereka lah. Ijtihad mereka. Kita berasa sesuai, terpulang. Itu. Tak berasa sesuai, tak berasa selesa. Kalau bagi saya, yang saya tengok dalam hadis-hadis ni berbeza-beza itu, nak bagi kemudahan kepada kita tu.
Nak bagi kemudahan kepada kita lah tu. Tak perlu kita tu, kita mazhab Syafi'i mesti tahiyat pertama kena duduk. Iftirah. Kena duduk begitu. Mungkin orang tu sakit, ada sakit kaki, dia tak sesuai duduk begitu. Dia sesuai duduk seperti tahiyat akhir tu. Duduklah. Pada tahiyat pertama pun macam tu, tak ada masalah. Kita sedap macam mana? Kita selesa macam mana? Sebab kalau mazhab Malik, semua duduk seperti tawarruk. Tahiyat pertama tu duduk seperti tahiyat akhir. Jadi tak tahu tahiyat akhir, tahiyat awal mana. Semua seperti tahiyat akhir. Antara dua sujud tu pun duduk gitu juga. Kita fikir kenapa macam tu? Ada semua ni, ada hadis ni. Bagi saya, kalau faham macam ni, kau selesai banyak, senang. Nabi buat gitu dah nak bagi kemudahan pada kita dah tu. Tak kira lah, tak perlulah kamu terikat dengan apa-apa. Masa ikut Nabi, Nabi buat macam mana? Kalau ada sebab untuk kita duduk begitu, kita rasa selesa begitu, lebih khusyuk begitu, duduklah begitu. Begitu. Kalau orang pun kunci misalnya kita nak duduk macam tahiyat akhir tu, dia lebih senang. Kalau yang penguji tahu lah kan. Dia kalau duduk seperti tahiyat awal itu lebih senang. Sama juga perempuan yang mengandung pun. Jadi tak perlulah timbul kita ni mazhab Syafi'i tahiyat awal kena duduk begini, tahiyat akhir kena duduk begini, walaupun rahak pun kita siapa suruh macam tu. Tak perlu. Tengok keadaan kita. Yang Nabi buat tu memang untuk kita dah. Ni duduk balah pula. Tunggu tangan dulu ke tunggu lutut dulu ke. Tak perlu balah. Itu kemudahan untuk kita. Nabi tunjuk tu ada orang sesuai. Dia sakit, sesuai tangan dulu. Itulah yang lebih baik untuk dia. Tak ada pasal sakit-sakit. Tubuh tu sampai nak jatuh di situ. Kerana kita nak turun tangan dulu misalnya. Tak perlu gitu. Ikutlah selesa macam mana. Selesa macam mana. Boleh, semua boleh. Gitulah. Itu maksudnya.